Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada ahli jawatankuasa surau di atas jemputan mengurusi ahli jawatankuasa, seterusnya para asatizah, tuan-tuan guru yang ada pada hari ini, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah, syukur. Jadi saya ni rasa terlepih lah tadi apa ni, ada majlis tadi kan, ada selawat, ada apa gitu ni, ada pemberian hadiah semua kan. Minta maaf banyak-banyak sebab saya biasa keluar rumah tu 40 minit sampailah sini kan, ke nilai ni. Tapi tadi tiba-tiba ada jam. Apa hal jam ni? Accident. Setengah jam sangkut kan, setengah jam kita dah masuk, jadi tak boleh nak keluar kan. Jadi lambat pula buka WIS tu kan. Minta maaf banyak-banyak kerana terpaksa menanti. Baik, yang pertama sekali tuan-tuan, saya nak mengajak diri saya dan juga tuan-tuan sekalian perempuan, untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah, yakni kita menjaga diri kita daripada melanggar yakni perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ini adalah pesanan yang sering kita dengar di mimbar-mimbar Jumaat. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi takwa itu maksud dia apa? Takwa itu jaga diri. Waqa tu maksud dia jaga. Jadi jaga diri itu, jaga baik-baik, jangan langgar batas yang Allah dah tetapkan kepada kita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak ajak juga tuan-tuan, puan-puan, untuk kita sama-sama bersyukur di atas nikmat Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada kita. Sama ada segala nikmat yang diberikan kita yang berbentuk sama ada fizikal, secara fizikal, yang ni kita ni apa yang kita dapat hari ni? Kita dapat badan yang sihat kan, kita dapat apa lagi? Kita ada rumah, ada tempat tinggal kan, kita ada makan kan. Sedangkan berapa ramai lagi yang duduk sekarang ni terbaring di hospital contohnya, sakit. Jadi kita lupa tu. Kita patutnya sentiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaannya. Itu nikmat fizikal tuan-tuan. Ada satu lagi nikmat, iaitu nikmat spiritual. Spiritual tu maknanya rohani kita ini terisi apabila kita menganut agama Islam ni. Bila kita menganut agama Islam ni, alhamdulillah kita berada di sini hari ni. Jelas matlamat kita. Datang suruh buat pahala masuk syurga. Tapi kalau Islam tak diberikan kepada kita, mungkin hari ni ataupun sekarang ni kita mungkin berada di kuil contohnya. Kalau kita tak lahir dalam keluarga Islam ni tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala tak beri kita Islam ni, mungkin kita sekarang berada di tokong ke, di kuil ke, di gereja ke, minta kepada berhala-berhala yang tak boleh memberi manfaat pun. Alhamdulillah di atas nikmat Islam yang kita terima hari ini. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab tu Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau cuba nak kira satu nikmat Allah, nikmat Allah, nikmat tu satu nikmat, la tuhsuha, kau tak boleh nak hitung. Banyak. Baru satu kan, belum lagi sebelum kita dilahirkan lagi, waktu kita kecil, waktu kita besar, dan banyak semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Okey. Jadi seterusnya, alhamdulillah juga kita hari ini dipertemukan. Nama saya Fahmi tuan-tuan. Fahmi. Saya mengajar di QUIM, College University Islam Melaka. Marin USIM ni yang dekat sini ni kan, USIM ni marin guna nama yang sama marin tu, College University Islam Malaysia dia tu. Betul tak Ustaz? Betul kan? College University Islam Malaysia. Ustaz Asmuni dia punya, saya punya classmate lah.
Maknanya kami sama-sama buat master lah di USIM tu. Ustaz Asmuni. Cuma beza buat master tu dia sebab dia staff di USIM juga, dia pensyarah di USIM juga, jadi dia pergi kelas master tu di jalan kaki tau. Saya daripada Melaka datang kelas ke USIM jadi buat master. Itulah beza beza jarak lah. Okey. Jadi Kuim ni dulu nama USIM kan. Okay, Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan di dalam sebuah majlis yang apa majlis ni? Maulidur Rasul kan? Betul Maulidur Rasul. Betul dah tu. Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila majlis maulid ni kita kena ingat satu benda lah. Banyaklah sebut nama Nabi kan. Jadi bila sebut nama Nabi kenalah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi maulid tu, perkataan tu betul dah maulid. Tapi kalau kat kampung-kampung dia tak sebut maulid, dia sebut maulud kan. Maulud. Nak pergi mana cik? Nak sambut maulud kan. Kita pun maulud dalam bahasa Arab maksud dia apa? Isim maf'ul kan. Betul Ustaz Saya kalau salah tolong betulkan lah. Saya takut juga nak ceramah kat sini ni. Banyak orang alim dekat sini. Jadi maulud dalam bahasa Arab maksudnya yang dilahirkan. Maulud. Nak sambut maulud jadi bila nak sambut yang dilahirkan kita, nak kena tanya dia mana benda tu kan, mana yang nak disambut tu. Jadi tak betul dia kena sebut maulid. Maulid tu isim zaman, iaitu waktu ataupun hari kelahiran, waktu kelahiran Nabi. Kita nak sambut waktu kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Baik. Bila sebenarnya Nabi lahir ni tuan-tuan? Bila Nabi lahir? Yang pastinya dua perkara tuan-tuan. Yang pasti dua perkara. Yang pertama, Nabi lahir pada tahun gajah. Itu sure. Waktu Abrahah, tahun yang Abrahah serang Makkah tu, ataupun serang nak robohkan Kaabah tu, tahun tu juga Nabi lahir, itu sure. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi lahir hari Isnin. Selain daripada tu, tak pasti. Kita tak pasti. Tapi kalau kita belajar kat sekolah tu, bila Nabi lahir 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Jadi 12 itu adalah tarikh yang popular ataupun masyhur di kalangan masyarakat, Tapi ada orang kaji balik, dia kaji balik sebab dia tengok tahun Nabi lahir tu tahun 600 lebih lah. Lebih kurang 600 lah, 600 Masihi kan Nabi lahir. Dia orang kaji pada tarikh tu Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal tahun yang Nabi lahir hari tu 12 Rabiul Awal bukan hari Isnin. Dia ilmu falak ni kan, maksud dia pergi cari balik kalender tu, tahun tu 12 Rabiul Awal bukan hari Isnin kan. Jadi sebab tu kalau kita tengok ada pendapat yang mengatakan 8, 9 dan juga 12 kan. 12 ni yang popular, tapi bila dia cek balik boleh jadi 8 Nabi lahir 8 Rabiul Awal. Lepas tu ada pula pendapat yang mengatakan dia orang ambil ada riwayat yang mana Aminah iaitu ibu Nabi. Aminah ni dia mula mengandung pada hari Tasyrik. Ada riwayat tu, maknanya kalau pegang kepada riwayat tu, hari Tasyrik ni bila tuan-tuan? Bulan Zulhijjah lah, hari raya haji kan. Ayam Tasyrik, hari-hari Tasyrik lepas kita raya haji, ada hari-hari Tasyrik. Dikatakan dia mengandung waktu tu, mula-mula mengandungkan Nabi tu itu. So kalau kita kira Zulhijjah kan, Zulhijjah ni ujung sekali kan. Okey, katakanlah dia mengandung Zulhijjah kan, sebulan. Lepas tu start balik Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru 4 bulan lah. Daripada Zulhijjah tu, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 4 bulan. Takkan 4 bulan dah boleh lahir kan? 4 bulan mana boleh? Berapa bulan orang mengandung? 9 kan, at least 6 ke atas, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Jadi disebabkan itu ada pendapat yang mengatakan Nabi SAW lahir pada bulan Ramadan. Ada bulan Sya'ban, ada bulan Ramadan. Sebab kalau kita kira balik
Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Sya'ban ataupun Ramadan lebih kurang lah. Kalau ujung-ujung Zulhijjah tu mungkin pada bulan Ramadan. Jadi lebih kurang waktu tu. Jadi kalau kita tengok sebenarnya selisih pendapat. Yang sure-nya hari Isnin. Hari Isnin. Sebab Nabi apabila ditanya pada puasa hari Isnin, dia cakap zalika yaumun wulidtu fih. Aku berpuasa pada hari Isnin ni sebab aku lahir pada hari itu. Okay, tuan-tuan. Jadi ala kulli hal nak bagi tahu kat sini adalah sebenarnya tarikh tu sebenarnya tak penting pun. Yang pentingnya apa? Nabi lahir. Yang syurnya memang Nabi lahir lah. Tak adalah kata Nabi ni tak lahir ke, tak adalah. Yang syurnya adalah Nabi SAW lahir. Baik tuan-tuan, jadi apabila hari ni kita punya tajuk apa ni? Sunnah yang sunnah yang semakin dilupakan. Sunnah yang semakin dilupakan. Iaitu apa ni, jawatan kuasa telefon nak bagi tajuk ni, saya pun carilah kan. Apa nak ni kan, nak cerita apa, sunnah apa yang lupa warna ni. Apa lupa sunnah tuan-tuan. Sunnah yang semakin dilupakan. Jadi saya cari kitab, saya jumpa satu kitab nama dia Al-Wasiyah, Al-Wasiyah bi ba'd as-sunan Shibhul Mansiyah. Nama kitab tu adalah wasiat. Wasiat tu maksudnya macam nasihat jugalah. Wasiat tu macam nak bagi sesuatu lah. Tapi bukan, wasiat tu bukan mesti barang. Tak, wasiat dalam agama itu boleh jadi benda ataupun nasihat lah. Macam Allah kata yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kepada kamu. Tapi tak ada pun kan. Tapi wasiat itu berbentuk nasihat lah. Al-wasiyah bi ba'di ma terhadap sebahagian sunnah-sunnah Shibhul Mansiyah, sebahagian sunnah-sunnah yang hampir-hampir dilupakan. Jumpa kitab ni. Jadi yang ni tulisan daripada Syekh Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadhan. Syekh ni tulis, tapi bila saya tengok kitab tu sunnah yang semakin dilupakannya, jadi dia letak bab tu macam-macam lah. Dia kata sunnatun mahjuratun, min ba'di sunnatin mahjurah, sebahagian daripada sunnah-sunnah yang ditinggalkan fit taharah, dalam bab bersuci. Jadi ada sunnah-sunnah yang kita selalu terlepeh ketika kita melakukan bersuci. Contohnya istinsyaq. Istinsyaq ni masukkan air dalam hidung. Buat tadi masa wuduk dia. Tak buat. Jadi dah satu. Dalam tu ada gatui, gatui sunnah yang kita selalu lupakan. Kita selalu lupakan. Jadi dia ulama ni dia ambil keputusan untuk tulis sebahagian benda yang kita lupa ni. Contoh sebelum Nabi SAW tidur, dia berwuduk. Tuan-tuan wuduk sebelum tidur. Dah dua kan. Dia apa itu bau ni kan. Itu belum lagi Nabi ni solat witir contohnya kan. Solat witir tak dah tiga. Tapi kita hari ni kita tak boleh nak bincang lah benda tu, maksudnya benda tu terlalu banyak. Kalau nak buat benda tu kena kuliah lah kan, kena ada kuliah lah. Jadi hari ni tuan-tuan kita nak bincang tentang sunnah, sunnah yang semakin dilupakan, sunnah yang semakin dilupakan. Jadi sebelum kita pergi kepada topik ni, jadi bila sebut sunnah tuan-tuan, sunnah ni apa yang kita terbayang dalam kepala kita? Sunnah ni bila orang sebut kepada kita sunnah, apa yang ada dalam kepala kita? Biasa kurma, betul? Betul tak saya kata? Sunnah kita nampak kurma, betul? Apa boleh? Jubah, kan? Boleh. Yang tu ke sunnah tuan-tuan? Okey, jadi hari ni kita nak belajar sikit. Hari ni saya bukanlah nak mengajar tuan-tuan, tak. Saya nak berkongsi sikit lah. Jadi sunnah ni bila disebut perkataan sunnah, sunnah ni sebenarnya apa? Kan? Okey, jadi maksud sunnah dari segi bahasa, bila sebut dia perkataan sunnah, apa maksud sunnah? Sunnah ni datang daripada perkataan as-sannu. Sannu tu maksud dia perkataan sunnah tu lah, kan? Sunnah. Jadi sunnah tu
Maksud dia, asal maksud dia dari segi bahasa adalah mengalirkan sesuatu yang mengalir. Itu maksud sunnah. Okey. Jadi kita boleh faham daripada perkataan sunnah dia dari segi bahasa ni tuan-tuan faham pun dari segi bahasa. Dia macam lembu lah kan, lembu. Lembu dari segi bahasa adalah binatang. Tapi dari konteks masyarakat Melayu, lembu tu boleh jadi binatang, boleh jadi boleh jadi orang kan. Lembu macam ni kan, maksudnya dia tu bodoh macam lembu kan. Tapi tak, saya bagi contoh ni. Begitu juga dengan sunnah. Sunnah tu dari segi bahasa, kalau kita cakap sunnah, ini adalah sunnah kan. Kita tak kaitkan dengan mana-mana disiplin ilmu. Kalau kita kata sunnah tu boleh dipahami sebagai cara ataupun jalan, sesuatu yang mengalir tadilah. Maksudnya daripada situ kita boleh faham lifestyle, cara. Okey. Jadi cara ni boleh jadi cara baik, boleh jadi cara jahat. Jadi yang kita nak bincang hari ni, sunnah yang semakin dilupakan, sunnah yang baik ke, sunnah yang jahat. Ada sunnah jahat yang kita lupa ke kan? Contoh tak. Sunnah hari ni yang kita nak bincangkan adalah sunnah yang baik. Okey, jadi kita nak terus kepada perkataan sunnah. Sunnah ni juga ada disebut di dalam Al-Quran. Adakah sunnah itu yang kita maksudkan? Sunnah ni, adakah itu perkataan yang kita nak maksudkan? Dalam Al-Quran Allah kata dalam suratul Kahf, wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda wa yastaghfiru rabbahum illa an ta'tiyahum sunnatal awwalina aw ya'tiyahumul 'adzaba qubula. Dan tidaklah menghalang manusia itu untuk beriman kepada Allah apabila telah datang kepada mereka itu petunjuk, dan mereka beristighfar kepada Tuhan mereka, kecuali akan datang kepada mereka sunnatul awwal, kecuali kalau datang kepada mereka sunnatul awwalin. Perkataan yang sama ni, sunnah, kita nak cakap pasal sunnah ni. Jadi sunnah ni ada dalam Al-Quran, tapi maksud dia yang sunnah yang kita maksudkan dalam tajuk kita ni ke? Tak, bukan yang tu. Sunnah dekat dalam Al-Quran ni, maksud dia sunnah itu adalah cara ataupun jalan. Sunnatul awwalin, manusia itu dia terhalang daripada beriman kepada Allah setelah datang petunjuk dan minta ampun. Sebab apa? Sebab dia tak pernah nampak lagi sunnatul awwalin, cara orang-orang dulu. Tapi kalau orang-orang dulu tu dibawa depan mata dia, makin orang dulu tu apabila disuruh beriman, dia pun tak nak beriman. Jadi lalu Allah turunkan azab. Kalau nampak macam tu, barulah orang yang ayat Al-Quran ni maksudkan, barulah mereka ni nak beriman. Konon nampak dulu kan, au ya'tiyahumul 'adzabu qubula, ataupun kalau azab itu datang depan dia, baru dia nak beriman. Okey, jadi bukan nak cerita pasal ayat tu tadi, tapi nak cerita perkataan sunnah. Sunnah itu maksudnya adalah cara ataupun jalan. Jelas tuan-tuan? Okey. Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah apabila dia lalu ayat ni, dia kata apa? Sunnah itu dalam ayat Al-Quran itu maksud dia adalah al-'adah allati tatadammanu ay yaf'ala fi tsani mithla ma fa'ala bi nazirihi al-awwal. Adalah adat. Sunnah itu adalah adat. Perkara adat yang mengandungi adat yang mengandungi orang yang kedua itu buat seperti mana dia lihat pada orang yang pertama. Sunnah, bila kita kata dia ni buat sunnah, maknanya dia, orang yang kedua itu buat seperti mana orang yang pertama buat. Jadi sebab tu diorang ini tidak akan beriman ayat Quran tadi sampai diorang nampak orang dulu pun macam kau juga tak beriman. Okey. Demikian juga Rashid Ridha, dia juga cakap, bila dia komen tentang ayat ni, dia kata sunnah itu adalah at-tariqah al-mu'abbadah, iaitu cara beribadat, awis sirah al-muttaba'ah, awil misal al-muttaba'ah, cara beribadah ataupun gaya hidup yang diikuti. Jadi sunnah dekat sini maknanya orang tu dia tiru balik macam mana orang terdahulu buat. Okey, itu maksud sunnah. Baik.
Itu dari segi bahasa. Dah ni cerita pasal bahasa tadilah. Sunnah ni, jadi hari ni kita nak cuba narrow down ataupun kita nak cuba kecilkan sikit skop. Sunnah ni menatang apa? Orang Kedah cakap lah menatang kan. Bukan kasar tu, bukan binatang tu kan. Menatang apa tahu kalau orang Kedah kan. Okey, ada orang Kedah di sini. Okey, dari segi fiqh bila sebut sunnah, fiqh sunnah ni sebelum tu, sunnah ini dikongsi perkataannya oleh beberapa disiplin ilmu. Disiplin ilmu dalam agama ni ada banyak kan. Ada fiqh, ada tauhid, ada akidah, ada akhlak, ada hadis. Banyak disiplin ilmu dalam agama. Masing-masing ada pakai perkataan sama, iaitu sunnah, tetapi membawa maksud yang berbeza. Maksud dia berbeza. Contoh bila kita buka kitab fiqh, kitab fiqh ataupun fiqh, kita jumpa perkataan sunnah. Ini wahadihi sunnah, ataupun dalam kitab Melayu apa? Ini adalah sunnat ataupun sunnah. Kataan tu lah sunnah, sama lah. Adakah sunnah itu yang dimaksudkan, yang kita melupakannya tu? Itu ke maksud dia? Tak. Bila disebut sunnah di dalam kitab fiqh ataupun dalam disiplin ilmu fiqh, sunnah itu maksud dia an-nafilah, iaitu ekstra. Itu maksud dia. Buka kitab fiqh, maksud dia kalau jumpa perkataan sunnah, sunnah maksud dia ekstra, nafilah. Maknanya dia tak wajib. Nak buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Itu adalah sunnah. Itu alright. Tapi kalau ilmu usulul fiqh, ilmu usulul fiqh, dia pakai juga perkataan yang sama ni, sunnah. Tetapi maksud sunnah di dalam ilmu usulul fiqh, ilmu usulul fiqh ni maksud dia adalah asas bagaimana nak meletakkan hukum. Asas sebelum terjadinya fiqh ada usul fiqh tu. Jadi ilmu ini dia guna juga perkataan sama, iaitu sunnah. Tetapi sunnah di dalam ilmu usulul fiqh dia membawa maksud semua kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, dan juga pengakuan Nabi yang boleh dijadikan dalil. Boleh dijadikan dalil, iaitu bukti bahawa Allah Ta'ala suruh buat. Itu dalam ilmu usul fiqh. Jadi bila ilmu usul fiqh ni dia cakap pasal sunnah, dia akan ambil semua benda yang Nabi buat tadi tu, cakap perbuatan pengakuan cari dan jadikan sebagai hukum. Okey, itu ilmu usul fiqh. So, jadi apa sahaja yang Nabi buat berunsur dunia, yang berunsur dunia tidak dimaksudkan di dalam sunnah, di dalam usul fiqh. Contohnya Nabi naik unta, kan? Nabi keluar pergi rumah isterinya naik unta. Yang tu tidak dianggap sunnah di dalam ilmu usul fiqh. Ataupun sebelum Nabi itu diutuskan. Bila Nabi diutuskan umur 40. Umur 40 baru Allah bagi wahyu kepada Nabi. Start daripada tu barulah Allah suruh buat ni, suruh buat ni. Sebelum daripada tu, sebelum daripada umur 40, maknanya Allah Ta'ala tak mensyariatkan apa-apa lagi. Jadi ilmu usul fiqh sebelum daripada umur 40 tu tak dikira sebagai sunnah. Itu ilmu usul fiqh. Baik, yang ketiga, disiplin ilmu yang ketiga, sekurang-kurangnya ada 3 disiplin ilmu yang pakai perkataan sunnah ni, dengan maksud yang berbeza. Yang ketiga adalah ilmu hadis. Ilmu hadis. Hadis itu apa, tuan-tuan? Hadis adalah cerita lah. Hadis itu apa? Dia adalah cerita. Alright. Ilmu hadis, yakni orang riwayat daripada ni, itu adalah hadis. Baik. Dalam ilmu hadis, sunnah, bila dimaksudkan sunnah, sunnah adalah semua kata-kata Nabi, semua perbuatan Nabi, dan semua pengakuan Nabi, yakni ma jaa 'anil Nabi alaihi salatu wassalam min aqwalin au af'alin au taqarir, ataupun pengakuan. 3 benda ingat iaitu kata-kata, perbuatan dan juga pengakuan.
au sifatin khalqiyah, ataupun sifatnya, sifat kejadian Nabi itu sendiri. Bila hadis dia akan tambah sikit, iaitu kejadian Nabi ni. Kejadian Nabi ni, muka yang macam mana, kan? Tangan badan dia macam mana, kaki dia macam mana, kulit dia macam mana. Yang tu juga termasuk di dalam, bila disebut sunnah di dalam ilmu hadis, itu juga termasuk. Dan juga wa khuluqiyah, dan akhlak Nabi. Akhlak Nabi, macam mana Nabi ni baik orang. Nabi tak pernah sabab, Nabi tak pernah maki orang. Nabi tak pernah maki orang. Itu juga diriwayatkan, itu dikira sunnah di dalam ilmu hadis. Bila ditanya Aisyah, bagaimana Nabi SAW ni, macam mana dia punya perangai, macam mana dia punya akhlak, Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak dia macam Al-Quran. Al-Quran. Macam itulah akhlak Nabi. Yang tu juga dikira sunnah di dalam ilmu hadis, au sirah, ataupun perjalanan Nabi. Nabi berjalan daripada sini pergi sini, itu semua dikira sunnah di dalam ilmu hadis. Okey. Now, kita nak tauih kepada kedudukan sunnah. Sebelum daripada tu, macam mana perbuatan Nabi, kata-kata Nabi, pengakuan Nabi ni sampai kat kita. Macam mana sampai? Dia disampaikan kepada, macam mana kita tahu? Kita bukan hidup zaman Nabi, betul? Macam mana boleh sampai kat kita? Dia sampai melalui ilmu yang saya sebut tadi sebagai ilmu hadis. Hadis. Sunnah-sunnah Nabi tadi itu, pengakuan, cakap, perbuatan, sampai kepada kita melalui ilmu yang dipanggil sebagai hadis. Hadis. Macam mana ilmu hadis itu disusun? Sahabat ambil daripada Nabi, dengar daripada Nabi, dia sampai pula kepada orang ke bawah. Mungkin orang yang sebest dengan dia tu dengar lah, mungkin dalam satu majlis ramai dengar, jadi dia mungkin tak sampaikan kepada kawan-kawan dia sampai kepada next generation. Jadi dia sampai kepada situ, orang next generation sampai pula ke bawah, sampai pula ke bawah. Yang ni kita panggil sebagai rantaian, sanad. Yang ni dipanggil sebagai sanad. Sanad ni sampai kepada ni, sampai kepada ni, sampai kepada ni. Yang itulah hadis. Itu beza di antara sunnah. Sunnah dengan hadis. Hadis adalah rantaian tu tadi. Cerita yang disampaikan melalui rantaian tu. Okey. Jadi baru-baru ni tuan-tuan, ada seorang ustaz lah tu. Saya pun bukan nak apa. Dia hari tu dia keluar satu kenyataan yang sikit viral lah, mungkin tuan-tuan dengar kot. Dia cakap apa? Hadis ni, dia kata hadis ni berdiri di atas zon, dia cakap. Asal hadis itu adalah zon, dia kata. Zon tu maksud dia sangkaan. Maknanya ustaz ni cuba mempertikaikan rawi, maknanya periwayat-periwayat yang sahabat sampai kepada tabi'in. Dia nak khabar, boleh jadi dia orang ni penipu, boleh jadi. Maksudnya ulama hadis apabila nak kata hadis itu sahih, hadis sahih itu apa? Mattasala sanaduhu binaqlin adlin dhabitin an mislihi ila muntahahu min ghairi syadhin wala illah. Maksudnya apa yang bersambung sanadnya dengan nakal ni, sampai dengan penyampaian yang adil, dhabit, semua an mislihi sampai ke hujungnya, tanpa ada syaz ataupun illah. Jadi bila dia orang kata ni terima kepada ni, dia akan pastikan dua-dua ni jumpa tak. Itu ulama hadis punya kerja. Yang lepas tu, yang tu pula kata ambil daripada ni, pasti dia orang ni jumpa tak. Lepas tu bila kalau dia orang dah jumpa, sampai maksudnya bila jumpa maknanya sanad itu bersambung. Lepas daripada tu, kalau bersambung sanad itu, dua-dua ni siqah tak, boleh percaya tak. Kalau seorang kaki temberang ya, hadis itu ditolak, jadi dhaif. Jadi ustaz ni kata boleh jadi ya, orang yang baik ni cakap bohong. Boleh jadi, betul. Boleh jadi orang baik cakap bohong. Jadi tapi tak, maksudnya tak. Ulama hadis apabila dia riwayatkan, orang yang perawi-perawi yang dianggap siqah, yang boleh dipercayai ini, dia bukan sahaja tidak berbohong, dia bukan kaki pun bohong, bahkan dia orang ni pelupa pun tak. Macam kita, kalau kita baca-baca, apa baca tadi? Tak lah, lupa lah kan. Dia orang ni hampir mustahil untuk lupa, sebab tu dipanggil dhabit dalam rawi ni. Jadi ini adalah satu perkara yang sangat mengecewakan apabila
Hadis ni nombor berapa tuan-tuan? Maksudnya sumber sunnah ini, sumber nombor berapa dalam agama ni? Yang kedua, selepas Al-Quran. Tiba-tiba ada seorang yang cuba menjatuhkan institusi hadis ni. Jadi apabila dia keluar kenyataan macam tu, jadi geng-geng dipanggil sebagai Quraniyun ni, ataupun geng anti hadis ni, ataupun geng liberal ni, sokonglah pendapat dia. Geng-geng ni memang tak nak pakai hadis. Dia kata nak pakai Quran sahaja. Jadi macam mana kita nak beramal dengan Al-Quran kalau tanpa panduan daripada Nabi? Mustahil kita boleh amal Al-Quran tanpa panduan daripada Nabi. Zaman Nabi marin, tuan-tuan, Al-Quran itu disampaikan macam ni lah. Ni Al-Quran. Sahabat-sahabat sekalian, buka muka surat. Yang tu ke Quran disampaikan? Tak. Quran tak disampaikan. Quran pada zaman Nabi bukan macam ni. Quran itu apa yang keluar daripada mulut Nabi. Jadi bagaimana kita nak faham Al-Quran kalau tanpa penerangan daripada Nabi SAW? Jadi benda-benda ni sedikit bahayalah. Dia mungkin marah orang nak petikai-petikai dia orang bila dia buat satu benda tu. Orang kata Nabi tak buat, dia kata hadis. Jadi dia nak start marah lah tu kan. Hadis ni semua zannya. Jadi benda itu sesuatu yang bahaya. Kadang-kadang kita nak jaga maruah kita kan. Orang marah ustaz buat salah ke kan. Jadi bila ustaz buat salah, dia nak pertahan diri dia lah. Bila dia pertahan diri dia dah meruntuhkan. Dia hilang kepercayaan kepada hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, Isyak dah masuk kan. Jadi kita azan dulu sekejap, lepas tu saya habiskan sikit je kan. Satu benda tak sampai tajuk lagi dah Isyak kan. Tak maaflah. Azan boleh? Azan. Kita sebab surau ni, azan ni dia bila ada satu bangunan yang diwakafkan, masjid, surau ni, kita masuk waktu kita azan. Kita azan. Tak apa, lepas tu kita sambung sikit, kemudian kita berhentilah. Wasallam yang kita benda tu ada tapi kita selalu terlupa. Kita terlupa itu. This is the part of the sunnah. Ini adalah sebahagian juga. Ini adalah sebahagian besar daripada sunnah. Okey. Yang ni bukan perbuatan macam tadi keluar masuk masjid ke, bukan. Dia adalah intipati sunnah itu. Apa dia? Iaitu bersikap optimistik ataupun sikap positif. Nabi SAW ni, antara benda yang dia bawa, kenapa orang Arab waktu tu bila Nabi datang ni dia sangat happy, sebab Nabi bawa satu benda, iaitu satu intipati yang dinamakan sebagai positif. Nabi ni sentiasa positif. Okey, nombor satu, macam mana nak tunjuk Nabi ini positif? Dia ajar dia positif dan dia ajar kita juga untuk bersikap positif. Nombor satu, Nabi itu sentiasa mengajarkan kita doa. Masuk masjid ada doa, keluar tandas ada doa, sebelum tidur ada doa, bangun pagi ada doa. Semuanya ada doa. Doa itu apa? Harapan kita. Kita minta harapan kita kepada Allah. Allah jaga aku, Allah jaga. Kita tak macam orang lain yang sentiasa mungkin, malam ni boleh jadi teruk kau tak. Malam ni boleh jadi sial ni, kalau orang dulu kan. Sial ni kalau kita keluar waktu ni boleh bawa keburukan kepada kita. Tak, Nabi SAW tak. Dia ajar kita berdoa. Itu antara satu bentuk. Al-Quran pun benda yang sama juga. Ketika mana sahabat kalah dalam peperangan Uhud. Perang Uhud, lebih 70 orang sahabat meninggal, wafat, syahid. 70 lebih sahabat syahid. Nabi sedih sangat sebab Nabi dah nak menang. Tiba-tiba ada kesilapan, iaitu pemanah turun daripada Bukit Uhud kan, lalu kalah. Dia kena counter balik. Khalid Al-Walid dia pusing, dia naik balik Bukit Uhud, dia counter daripada atas, lalu kalahlah orang Islam. Nabi sedih. Tapi dalam Al-Quran Allah sebut wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan rasa hina, jangan
wala tahinu, dan jangan rasa sedih. Wa antumul a'laun. Korang adalah orang yang lebih baik ataupun orang yang lebih atas daripada golongan kafir tadi tu. Kau kalah tapi kau sebenarnya lagi tinggi daripada dia orang. Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau engkau benar orang-orang yang beriman. Itu sikap positif. Allah ajar, Nabi bawa dan Nabi ajarkan juga dengan doa-doa yang kita buat ya. Jadi benda ni, sikap positif ni kita kena ada juga di dalam diri kita. Jadi apa sahaja amalan yang Nabi buat itu, Nabi ajar kita, dia adalah sesuatu yang positif. Nombor satu, doa. Nombor dua, apa lagi yang Nabi SAW buat nak menunjukkan dia, baginda adalah seorang yang positif. Nabi ni sentiasa senyum. Nabi ni, dia, sahabat cerita, bila dia nampak wajah aku, dia tabassum. Aku tak nampak, melainkan aku nampak Nabi senyum. Kita ni sentiasa boleh senyum ke tuan-tuan? Tak. Kan? Sebab apa? Sebab kita ada masalah. Kan, kita kadang-kadang ada masalah, susah nak senyum. Tapi Nabi walaupun ada masalah, dan tak ada orang yang lebih bermasalah daripada Nabi. Sebab apa? Nabi, misi dia, dia punya tujuan diutuskan oleh Allah untuk sampaikan mesej Al-Quran ini, mesej agama ni kepada seluruh manusia. Dan dia ada masa yang sangat terhad, 40 sampai 60, kan? 20 tahun lebih ya. Jadi dia sebab tu dia sangat terdesak pergi. Mula-mula zaman tu dia pergi ke Taif, dia pergi ni, dia try orang kaya, dia sangat terdesak nak sampai kepada semua orang. Tapi Nabi itu sentiasa positif, dia senyum. Jadi jangan, kalau kita ada masalah sikit, kita janganlah macam nak masam ya. Tak, kan? Jangan nak masam. Nabi kalau nak patut masam, Nabi lebih patut muka masam. Positif. Nabi itu sentiasa positif. Okey. Apa lagi yang agama ini ajar kita untuk bersikap positif? Dalam hadis Nabi SAW sebut, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurun, ma anzalallahu, Allah tidak akan menurunkan penyakit illa anzala lahu shifaan, kecuali dia pasti juga akan turunkan penyembuh. Penyembuh. Hadis ni diriwayatkan Al-Bukhari. Tidak akan ada penyakit, melainkan pasti ada penyembuh, pasti ada. Kalau masalah lah tuan-tuan, masalah sebenarnya manusia ni, masalah dia apa yang paling besar sekali? Mungkin setengah orang tu rasa tak ada duit, itulah masalah dia paling besar. Tapi bila kita kira duit dengan sakit, mana sebenarnya lagi besar? Sakit, kan? Kalau sehat, tak ada duit, boleh cari. Tapi kalau sakit, jadi bila Nabi kata kalau penyakit pun ada ubat, kalau masalah pasti ada penyelesaian. Kalau kita tengok hadis Nabi ni, sentiasa ada unsur-unsur positif. Jadi saya nak tunjukkan lagi apa bentuk-bentuk positif. Lepas tu di Taif, ketika Nabi SAW di Taif, Taif ni lepas wafatnya bapa saudara dia Abu Talib. Abu Talib meninggal. Sebab Abu Talib ni banyak protek Nabi walaupun dia tak masuk Islam. Tapi apabila di Mekah tu Nabi ada masalah sikit dengan kaum-kaum ni, Abu Talib ada backup. Jadi bila meninggal Abu Talib, bila meninggal Khadijah, Khadijah ni isteri dia, bila dia sedih, dia mengadu dengan Khadijah semua. Hilang bini dan juga protektor dia, pelindung dia di Mekah. Dia pun bawa lah diri pergi ke Taif. Sedih. Okey. Bila disampai di Taif, orang sedih kan, sampaikan dakwah kan. Orang Taif terima ke Nabi? Tak. Kan? Siap kono baling batu lagi, baling batu berdarah-darah Nabi ni. Kan? Ada sahabat riwayat Nabi waktu berdarah-darah tu dia cerita, Nabi dalam keadaan menyapu-nyapu darah-darah engkau ni. Dia cakap, dulu Nabi dulu kono lagi teruk daripada aku. Macam tu Maksudnya dia begitu positif positifnya Nabi SAW terhadap benda ni. Dan kono ni, kita kalau kono dah lah mati, kono baling pula kan. Lepas tu dalam hadis diriwayatkan Jibril datang jumpa Nabi waktu lepas di Taif tu. Bersama dia Malakul Jabal, malaikat bukit. Ini malaikat yang maksudnya dia jaga bukit lah kan. Malakul Jabal. Lalu Malakul Jabal tanya kepada Nabi, apa nak buat ni?
Okey, dia kata aku boleh ambil Akhshabain, maknanya dua bukit hempap dengan Taif ni. Apa Nabi cakap? Kalau kita lah, kalau saya memang Nabi dah tu, Taif tu memang selesai dah tu. Kan tak ada dah Taif. Mungkin hari ni pun kita tak tahu adanya tempat nama Taif kalau saya lah hari tu. Kan? Disebabkan Nabi yang begitu positif. Nabi kata apa? Nabi tak bagi. Nabi siap doa lagi. Allahumma ghafir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan dia orang. Sesungguhnya dia orang tak tahu, dia orang tak faham lagi tu. Agama ni macam mana kan? Dia tak faham lagi tu. Ya Allah, ampun dia orang. Jadi begitu Nabi SAW. Positifnya baginda terhadap umatnya. Lepas tu dia kata apa lagi? Dalam hadis yang tadi tu masa malaikat nampak tadi tu, dia cakap bal arju, bahkan aku harap ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap suatu hari nanti Allah akan mengeluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka, iaitu orang-orang Taif itu nanti, orang di kalangan mereka itu ada yang menyembah Allah yang esa dan tidak mensyirikkannya. Nabi pergi sana bukan Nabi minta tender ke, minta apa projek ke, tak. Nabi ajak sembah Allah, esakan Allah. Orang Arab ni sebenarnya dia dah sembah Allah. Dia dah sembah Allah, dia tahu Allah, tapi dia tak direct. Dia melalui berhala-berhala tu. Wahai berhala Latta, wahai berhala Uzza, sampaikan niat aku ni kepada Allah. Nabi nak hapuskan benda tu, perantara tu. Nak direct kepada Allah. Tapi dia orang buang Nabi. Dia orang baling dekat Nabi. Okey, jadi itu antara perkara positif Nabi SAW. Okey, jadi saya terus kepada inilah. Jadi kita ni tuan-tuan, jangan kita kecewa dengan hidup kita. Maknanya hidup kita ni, kita jangan copek kecewa lah. Buka TV kan, nampak orang Islam ni semua bunuh-bunuh ya. Memang tak ada masa depan lah orang Islam ni. Kita cepat buat keputusan, ataupun kita cepat kecewa kita. Jangan kecewa. Jangan kecewa. Bahkan kita orang Islam diminta untuk bagi harapan, berikan peluang lagi. Kalau kita tengok apa politik kau kan, politik Malaysia ni kan, tak ada lah Malaysia ni dah, kan, contoh kan, kan, kita copek lah kan, tak ada lah, memang terbalik lah Malaysia ni. Jadi itu adalah jawapan orang yang berputus asa. Kenapa tak pergi surau? Surau kan boleh, semua munafik dalam tu kan, contoh lah, bukan surau ni lah, surau lain lah, kan. Kita copek lah, kita nak hukum, ataupun kita cepat kecewa dengan orang. Padahal dia mungkin sekali hari tu tak bawa sejadah ke, ada JK Togo dia bawa sejadah, lepas tu dia tak pergi dah sebab itu pun nak kira apalah kan. Jadi dia copek kecewa kita ni. Ataupun kita ini seorang penganalisa, dia panggil penganalisa lumpuh. Dia analisa tak ada lah. Analisa tu tidak membina, tetapi dia hanya dia tengok ni tak ada harapan. Jadi bukan itu yang agama ajarkan kepada kita, tuan-tuan. Jadi saya nak sampaikan hari ini adalah positif. Kita sentiasa ada positif. Jadi benda ni banyak yang orang Islam anggap dia bukan sunnah pun kan. Dia macam motivasi je. Tak. Ia adalah sebahagian daripada agama. Jadi orang-orang yang cepat kecewa ni, tuan-tuan, dia ni biasa dia akan join geng-geng yang tunggu Imam Mahdi. Sebab dia dah kecewa dah dengan hidup ni, kan? Jadi kalau kita tengok dia join kumpulan sesat, kita pindah duduk satu kampung tunggu Imam Mahdi. Jadi yang tu geng yang kecewa. Dia tunggu kiamat je. Dah habislah manusia ni, kiamat lah. Kan? Jadi yang ni tak diajar di dalam agama. Tuan-tuan, Masjidil Aqsa ketika perang salib pernah tidak azan selama 93 tahun. Masjidil Aqsa, masjid ketiga terbesar umat Islam. Kalau orang Islam waktu tu putus asa, Masjidil Aqsa 90 tahun tak azan kan, tak ada lah kita ni, tunggu je lah Imam Mahdi. Nescaya Masjid Aqsa hari ni masih lagi di tangan Kristian, masih lagi di tangan, maksudnya waktu tu lah kan. Sekarang pun dah balik-balik dekat Yahudi kan. Tapi disebabkan ada di kalangan umat Islam yang positif, seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi, dia yakin
Walaupun dia rasa tak boleh lekat, tapi dia cuba bina kekuatan. Dia masuk dan dia buka semula Masjidil Aqsa. Positif tuan-tuan. Okey. Apa lagi? Syekhul Islam Ibn Taymiyah menghadapi, Syekhul Islam ni dia meninggal pada tahun 728 Hijrah. Dia menghadapi pada suatu zaman yang mana zaman penjajah yang paling kejam dalam dunia. Siapa agak-agak? Penjajah tapi paling kejam. Mongol. Mongol adalah penjajah yang paling kejam lah. Dalam sejarah dunia ni tak ada lagi kejam daripada Mongol lah. Dia sampai dia boleh susun tengkorak. Dia bunuh suka-suka ya. Mongol ni dia bukan ada sebab pun dia bunuh ya. Tetapi Mongol ni akhirnya masuk Islam. Antara sejarah jugalah penjajah masuk agama orang yang dijajah. Dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam pun dia masih kejam lagi. Siapa yang bangkit menghadapi Mongol? Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Walaupun dia punya lawan kejam kan, memang boleh mati, tapi dia lawan. Dia lawan dengan harapan yang positif, mengharapkan masa depan yang lebih baik untuk orang Islam kan. Tak mungkin kita boleh hidup di bawah seorang yang kejam walaupun Islam kan. Jadi dia cuba berjuang Jadi positif adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama kan. Jadi sama juga macam kita pun, apa sahaja usaha yang orang buat untuk memperbaiki masa depan kita. Contohlah macam hari tu ada orang buat kempen boli barang orang Islam contoh kan. Kita pun apalah boli barang orang Islam ni, tak payahlah kan. Kita masyarakat berbilang agama kan. Kita mengharapkan, sebab kalau you tak buat apa-apa, awak tak buat apa-apa kan, awak tak buat apa-apa, lepas tu sibuk habislah Malaysia ni orang kafir pegang kan. Awak tak buat apa-apa, awak dah kecewa daripada awal. Bila orang ajak kembalikan ekonomi, cuba bantu orang Islam supaya orang Islam naik, kita pelekehkan kan. Sedangkan itu adalah langkah untuk kita menjadi lebih positif di dalam agama. Okey. Jadi saya nak habiskan ceramah ni hari ni dengan satu hadis Nabi SAW. Nabi sebut di dalam hadis ahabbul asma'i ilallahi, nama yang paling Allah suka ialah Abdullah dan Abdur Rahman. Tahu kan tuan-tuan kan? Nama yang ada hadis ni nama yang paling Allah suka adalah Abdullah dengan Abdur Rahman. Okey. Wa asdaquha, dan nama yang paling benar Harith wa Hammam. Dan nama yang paling benar adalah Harith dan juga Hammam. Yang ni yang saya nak fokuskan. Apa makna Harith? Harith maksud dalam bahasa Arab adalah orang yang bajak tanah. Kojo bajak tanah. Apa tujuan bajak tuan-tuan? Nak tanam lah kan. Saya saja bajak kan. Buat apa bajak ni? Saja kan, tak ada kan. Bajak tujuan dia nak tanam. Nabi kata orang yang paling benar adalah Harith, orang yang bajak tanah. Maknanya bukanlah mesti orang tu kojo bajak tanah, tak kan. Boleh juga dia bajak tanah ni ada bondo nak buat. Jadi orang tu mungkin buka laluan, ada orang akan buat. Harith, itu Harith. Dan juga Hammam. Hammam adalah orang yang bercita-cita untuk tanam sesuatu. Okey. Daripada hadis ni nak bagi tahu kepada kita orang yang paling benar dalam agama ni di sisi Allah jugalah. Maknanya orang yang sentiasa buka jalan untuk orang lain. Itu orang yang paling benar. Ada orang yang itu dia setengah orang ni apa berlaku pun Malaysia ni dia tahu berkojo yang ni. Kadang-kadang dia tu usaha dia pun dia tahu dia tak adalah banyak benar, tapi dan tolong ratakan tanah ni. Esok ada orang ada duit, buatlah surau kat sini. Dia kerja yang tu kan, dia buat satu kebaikan, dia buka jalan untuk orang lain, dia mudahkan jalan untuk orang lain. Esok orang tak payah dah cari tanah dah ada. Esok orang tolong cari batu-batu, cari simen, cari konkrit, cari bosi tu jadi itu salah satu bentuk Al-Harith. Al-Harith iaitu buka jalan. Boleh jadi juga dia ni mungkin belajar tak tinggi benar kan, tapi dia didik anak dia didik anak supaya esok boleh jadi sesuatu boleh bantu masyarakat. Yang tu juga Al-Harith.
Dan yang kedua adalah al-hammam. Yang hammam ni kat sini adalah yang tajuk kita hari ni, iaitu orang yang sentiasa dia berharap sesuatu yang baik. Dia bercita-cita untuk buat sesuatu yang baik. Hammam. Dan dia tidak berputus asa. Jangan kita rasa kecewa dengan dunia ni. Nabi SAW sebut dalam hadis, man qala halakan nas. Siapa yang kata habislah, rosak manusia sekarang ni dah. Orang sekarang ni rosak. Halakan nas, manusia rosak. Nabi kata fahuwa ahlakuhum. Maka dialah orang yang paling rosak. Orang yang putus asa, habislah, tak ada lah, pokok tu, mampulah dia. Dialah orang yang cakap itulah, dialah yang paling rosak. Dan dalam riwayat lain pula Nabi sebut fahuwa ahlakahum. Tadi ahlaku paling teruk, ahlakahum. Boleh jadi maksud dia, dialah orang yang merosakkan orang ramai tu. Ahlakahum tu dengan sikap apa tadi? Negatif dia tadi kan, pesimis dia tadi, buruk sangka, tak ada harapan, dialah yang merosakkan sebenarnya orang ramai. Rosaklah orang ni, rosaklah orang tu, dialah yang merosakkan sebenarnya. Kedua-dua makna ni dengan dua riwayat ni, dua-dua pun tak baik. Jadi jangan kita kata manusia itu rosak, jangan tak ada harapan, tak ada lah, tunggulah Imam Mahdi kan. Jadi yang tu tak diajar di dalam agama. Dan yang terakhir, kalau kita tak jadi mana-mana satu, kita usaha pun tidak, kita ni positif pun tidak, positif pun tidak, buat pun tidak, kita kena ingat satu benda, kalau kita tak buat, akan ada orang lain yang akan buat. Allah Ta'ala dia boleh tukar je siapa yang dia mau. Dia akan letak, dia akan bantu agama ni. Kata Nabi, dia akan bantu agama ini walau ala rajulin fajir, walaupun orang jahat tu akan bantu. Tetap agama ini akan naik walaupun di atas tangan orang yang jahat. Dalam Al-Quran kata wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kalau korang tak nak buat, kalau korang berpaling daripada agama ni kan, tak naklah ikut Nabi, tak naklah ikut sunnah ni, jangan lupa Allah akan tukar korang dengan satu kaum. Yastabdil qauman ghairakum, dia akan tukar orang lain. Summa la yakunu amsalakum, dan orang tu tak akan jadi macam korang. Dia tak akan jadi tak guna macam korang. Allah boleh tukar. Jadi kalau kita tak mau, akan ada orang lain yang buat. Sekarang ni kita nak buat ke, kita nak berusaha ke, ataupun kita tak nak berusaha. Wallahu ta'ala alam. Jadi saya buka kot kalau ada apa-apa sebarang soalan berkenaan dengan sunnah ni. Ada tuan-tuan? Tak ada kan? Ada tuan-tuan? Antara sunnah dengan sunat, mana lebih baik, apa lebih banyak pahala dia? Dia macam ni tuan. Pada awal tadi kita dah sembang maknanya sunnah. Tuan tanya tadi sunnah dengan sunat, mana yang lebih afdal? Sunat yang dimaksudkan yang kita sebut dalam kitab fiqh tu, sunat itu sunnah lah. Sunnah, perkataan yang sama, cuma maksud lain. Sunnah yang dimasukkan dalam fiqh adalah ekstra. Itu perkara yang buat dapat pahala lebih. Tapi sunnah yang kita bincang hari ni sebenarnya tuan-tuan, yang kita bincang sunnah ni, sunnah Nabi ni jangan lupa, sunnah Nabi ni kita kena buat, sunnah Nabi jangan tinggal. Sunnah yang kita masukkan sebenarnya bukan daripada ilmu fiqh tadi tu, bukan yang tu. Sunnah yang kita masukkan adalah dari dalam ilmu hadis. Ilmu yang kita sebut sunnah-sunnah kita sebut ni sebenarnya di dalam ilmu hadis. Jadi amalan kita buat itu sunnah, kita buat itu adalah sunnah disebabkan Nabi buat, bukan ekstra ke, bukan yang tu. Yang tu. Okey, jadi saya ingat agak boleh faham kot tuan-tuan. Sunnah tu benda yang sama, cuma maksud dia berbeza. Fiqh lain, hadis lain, usul fiqh lain. Tiga benda. Tiga benda yang berbeza. Ada ke tuan? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup kita punya majlis. Nasallallahu ta'ala an yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam
na'lam wa na'udzubika min